Salam sejahtera. Ini jawapan Aiman Atira terhadap tuntutan dan arahan supaya beliau meletakkan jawatan kerana dikatakan sebagai telah memalukan amanah. Aiman Atira tidak mahu layan Mazli Malik, walaupun Mazli Malik menggesa beliau berundur dan letak jawatan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aiman Atira Sabu enggan melayan gesaan supaya dia melepaskan jawatan sebagai wakil rakyat susulan tindakannya hadir ke majlis penyampaian sumbangan kepada sebuah sekolah vernacular di Sepang yang dianjurkan sebuah syarikat pengeluar bia. Menganggap insiden berkenaan sebagai tiada isu, Aiman berkata, dia telah pun mengemukakan permohonan maaf kerana kekhilafan berkenaan yang didakwanya tidak disengajakan. Kata beliau, saya tak mahu terheret dengan benda yang sebenarnya tak ada isu. Saya sebenarnya telah mengemukakan permohonan maaf saya seandainya telah melakukan kekhilafan. Selebihnya itu, kita perlu maju terus menumpukan kerja kita. Rakyat perlu pembelaan, katanya. Rakyat memerlukan perkhidmatan, katanya dalam satu sidang media di Puchong hari ini yang disiarkan portal media tempatan. Semalam, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik menyarankan agar Aiman Atira meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Sepang susulan kehadirannya pada acara kutipan dana sekolah Cina yang melibatkan jenama minuman keras. Mazli yang juga ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR berkata, penglibatan Aiman selaku Ketua Wanita Amanah dalam acara itu insiden yang memalukan dan menjatuhkan imej parti berkenaan. Islam Rahmah yang dibawa oleh Amanah tidak pernah sekali-kali bermaksud menghalalkan arak dalam acara sekolah, kata Mazli Malik. Mengulas lanjut, Aiman Atira berkata, tumpuannya kini untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Kita di peringkat KPKT banyak kerja lagi. Kita perlu beri tumpuan. Menjadi keutamaan saya untuk beri perkhidmatan terbaik kepada rakyat selaku timbalan menteri salah satu kementerian besar yang memerlukan santunan kepada rakyat tanpa mengira kaum di seluruh negara, katanya. Tak perlu ikut lawan keruhkan isu. Sementara itu, Ketua Wanita Amanah Awan Wilayah Persekutuan Rafiza Askolani pada kenyataan berasingan berkata, isu melibatkan Aiman tidak perlu dipanjangkan, apatah lagi dia telah pun mengaku khilaf. Rafiza berkata gesaan Mazli Malik supaya Aiman meletakkan jawatan tidak berasas. Tidak perlu nak sarankan sehingga Aiman Atira letak jawatan. Dia telah pun memohon maaf, katanya. Fokus pada isu dan kerja-kerja yang lebih utama berbanding memanjangkan perkara seperti ini. Mazli tak perlu terbawa-bawa dengan permainan pihak lawan yang cuba mengeruhkan lagi isu ini, katanya lagi. Ada dua komen daripada netizen berkait isu ini. Kata Purple Mouse, Mazli dah boleh isi borang Perikatan Nasional sama ada bersatu atau PAS. Bila dah mula, eloklah dia pergi. Jangan layan dia. Dia cemburu tiada apa-apa jawatan, kata Purple Mouse. Kotaro Minami kata, ya betul, tak perlu hirau dengan bekas Menteri Kasut Hitam yang kurang cerdik itu. Hanya pandai sembang. Sebelum ni, apa sumbangan dia kepada negara, kata Kotaro Minami. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi berkait dengan isu adun Rembia yang telah berani lompat parti menyertai parti PAS. Persoalan sekarang ialah, mampukah beliau membayar denda 100 juta yang dikenakan oleh parti UMNO kepada beliau? Kalau beliau tidak mampu bayar, bermakna
beliau mungkin boleh diisytiharkan muflis, dan secara otomatiknya apabila beliau sudah diisytiharkan muflis, apabila tidak mampu membayar hutang atau denda, beliau boleh dianggap hilang kelayakan memegang ahli Dewan Undangan Negeri untuk adun rembia. Jadi dengan itu dikatakan bolehlah disebut sebagai beliau yang dikejar tak dapat, yang digendong kini berciciran. Keadaan muflis itu boleh wujud apabila beliau tidak mampu membayar denda itu kalau beliau kalah di dalam tuntutan di mahkamah. Yang menjadi persoalan kita ialah siapa yang akan bantu beliau mendapatkan 100 juta ringgit itu. Kalau beliau memang memiliki 100 juta ringgit itu, ini pasti akan mendapat perhatian yang meluas oleh LHDN. Dari mana uang itu? Kenapa mungkin tidak diisytihar? Dan kekayaan itu sudah diisytihar dalam bentuk cukai ataupun belum? Kalau tidak, ini akan membuat masalah yang sangat besar kepada diri beliau sendiri. Satu saja harapan yang beliau mungkin boleh dapatkan menurut satu hantaran sinis ialah beliau boleh mengusung Tin Milo meminta bantuan untuk membayar 100 juta denda tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia kini minta bantuan tabung Milo PAS. Saudara kena minta bantuan tabung Milo PAS, kata Harapan Daily Adun Rembia, kena minta bantuan tabung Milo PAS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia dari UMNO, Datuk Muhammad Jailani Khamis, dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan PAS atas tindakannya melompat parti. Saranan sinis itu susulan perjanjian dan aku janji ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda 100 juta ringgit kerana mengkhianati parti. Adun Rembia kena minta sokongan kepada PAS melalui tabung Milo yang mungkin digerakkan ke seluruh negara untuk memastikan cukup 100 juta, kata seorang TikTokers. Pada 16 Julai lalu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Jailani menang pilihan raya umum ke-14 PRU 14 atas tiket PKR. Dia adalah antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac 2020. Wakil rakyat berkenan dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili Barisan Nasional pada pilihan raya PRN pada 20 November tahun 2021. Jadi, apa cerita selepas ini? Apalah pendapat anda? Adakah dengan mengusung Tin Milo dapat membantu menyelesaikan masalah Adun Rembia ini? Ada netizen kata, terimalah hukuman itu, terimalah hukuman yang setimpal itu. Berkata pepatah, kata mereka, sudah jatuh di timpa tangga, terkeluar daripada mulut buaya, masuk pula dalam mulut singa. Apa pendapat anda? Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Ada penganalisis politik bebas mengatakan, himpunan itu adalah himpunan yang paling bodoh sekali di dunia. Dia kata himpunan itu paling bodoh sekali kerana menurutnya walaupun mereka berhimpun 20 juta kali, walaupun mereka berhimpun tiap-tiap hari, mereka tidak akan mampu dapat apa-apa. Dengan kata lain, useless. Kerana himpunan yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan atau mengundurkan diri hanya satu, himpunan di Parlimen. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan melalui ahli-ahli Parlimen, melalui sokongan undi tidak percaya
ataupun sokongan undi percaya. Jadi siapapun yang berhimpun lepas ni tak payahlah anda ikut. Dorang bohong saja tu. Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh letak jawatan dengan hanya 50 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 50.000 orang. Tidak mungkin. Lihat, yang membuatkan letak jawatan kita sudah ada duluan. Pikir betul-betul sebelum anda ikut himpunan-himpunan bodoh seperti itu. Pikir dulu. Pertama, contoh yang paling mudah. Muhyiddin Yassin yang pernah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia hanya 2 orang. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir letak jawatan kerana hilang kepercayaan, kerana hilang sokongan ahli parlimen. Silapnya Tun Mahathir ialah beliau serta-merta letak jawatan. Beliau tidak menuntut undi belah bahagi, undi sokongan, undi percaya di parlimen. Apa yang Tun Mahathir buat? Dia terus letak jawatan, dan paling menyakitkan hati ialah beliau tidak memberitahu tindakan itu berbincang dulu dengan Pakatan Harapan kerajaan pada waktu itu. Dia terus letak jawatan. Itu sebabnya dia letak jawatan, bukan tuntutan himpunan-himpunan. Saya ulang sekali lagi. Tun Mahathir letak jawatan bukan karena tuntutan himpunan, tetapi kerana beliau yakin dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada ahli parlimen. Itu baru boleh tumbang, bukan karena himpunan bodoh. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kedua dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri yang letak jawatan. Apa yang menyebabkan beliau letak jawatan? Kerana beliau sudah kehilangan sokongan daripada rakan-rakan geng Langkah Sheraton beliau. Dia tahu dia sudah hilang sokongan apabila semua ahli parlimen Barisan Nasional menyatakan menyatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Muhyiddin buat? Dia letak jawatan lah. Yang ini aku nak beritahu kepada anda semua. Tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan melalui himpunan-himpunan macam itu adalah himpunan yang tiada guna sama sekali. Buatlah 20 kali kah, 1 juta kali kah, sampai kiamat pun tidak akan membuat Anwar Ibrahim letak jawatan. Bahkan silap-silap hari bulan itu akan menyebabkan mereka sendiri yang rugi. Dengan kata lain, mereka termakan diri sendiri. Tindakan itu makan tuan apabila orang akan mula benci. Dan apabila dibuat himpunan semalam dengan hadirnya 50 orang saja, orang mula kata rupa-rupanya penyokong Perikatan Nasional ini bukan ramai pun. Yang hanya meramaikan naratif, yang hanya meramaikan itu adalah di media sosial. Sebenarnya yang betul-betul lah menyertai mereka ini dalam memburuk-burukkan kerajaan bukan ramai pun. Jadi kita sudah tahu yang memburuk-burukkan kerajaan itu lebih kurang dalam 50 orang saja. Tapi biasalah kan di dunia moden ini sekarang begitu mudahnya tersebar melalui media sosial. Media sosial paling cepat tersebar dan paling cepat memburukkan kerajaan. Jadi, saudara-saudara sekalian, berapa puluh tahun pun mereka buat himpunan itu tiada maknanya. Jadi dengan syur itu saya katakan begini, tak payahlah buat lagi himpunan, memalukan sajalah. Perkara yang paling penting sekali ialah kenapalah pemimpin-pemimpin besar Perikatan Nasional itu, paling tidak pun Muhyiddin lah, paling tidak pun Wan Faisal lah, kan? Wan Faisal lah yang join himpunan itu. Orang mungkin tahu, kalau mereka ikut, mereka tahu apa yang nak diperjuangkan, tiada apa-apa. Ini, itulah himpunan paling gagal di muka bumi, kerana tiada satu pun pemimpin besar dalam Perikatan Nasional yang ikut. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Bye-bye.